Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi, nombor matrik 276031, selaku wakil kumpulan bagi membentangkan tugasan kumpulan iaitu kepentingan pengurusan kepada organisasi. Okey, pertama sekali saya perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Muhammad Syarif Amir bin Cik Yusof, nombor matrik 276035. Yang keduanya saya sendiri Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi, nombor matrik 276031. Yang ketiga Nur Farhana binti Jamil iaitu nombor matrik 276348. Okey, saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu berkenaan pengurusan iaitu apa itu pengurusan. Okey, pengurusan ni kita boleh takrifkan sebagai pencapaian matlamat organisasi supaya lebih efektif dan efisien, di mana ianya akan melibatkan proses-proses tertentu, antaranya perancangan, penyusunan, pengarahan, pengawalan dan penggunaan sumber-sumber organisasi itu sendiri. Dan pengurusan itu sendiri terdiri daripada pengarahan dan pengawalan. Ini bagi mengharmonikan, maksudnya bagi ada yang kontrol setiap pergerakan pekerja itu sendiri. Okey, jadi seterusnya saya jelaskan secara umum berkenaan organisasi. Organisasi ni satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain. Di mana ianya amat penting bagi membantu pengurus melaksana benda yang diarahkan. Dan pengurus itu sendiri dapat mengelakkan kerja-kerja yang tertunggak, bertindih. Ianya ialah usaha bagi penyatuan kerja sendiri. Dan pengurusan juga dapat akan mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap individu tersebut lah. Maksudnya ada supervisor dan pekerja. Ini akan membolehkan struktur organisasi tersebut mempunyai saluran komunikasi yang formal. Okey. Jadi saya ringkasan eksekutif yang kita akan jalankan iaitu namanya kita namakan Syarikat Saudagar Sdn Bhd yang mana ditubuhkan pada tahun Disember 2005. Ianya khusus dalam memajukan teknologi pertanian. Ianya selaras melalui wawasan kerajaan iaitu rancangan Malaysia ke-9 yang telah diwawakan lah. Dan tapak projek yang kita jalankan ni seluas 5 ekar yang berada di kawasan Pontian, Johor. Kita akan sewa secara pajak selama tempoh 5 tahun. Dan bagi permulaan kita akan usahakan cili merah sebanyak 5,000 pokok. Di mana ianya kita akan sediakan 10 struktur rumah pelindung tanaman yang dilengkapi dengan sistem fertigasi. Nanti kita akan jelaskan secara detail apa itu sistem fertigasi. Dan pihak syarikat saudagar sendiri memerlukan pinjaman tabung 3F dari Bank Pertanian sebanyak RM275,000. Ianya bagi membayar sebahagian daripada kos permulaan projek kita jalankan. Jadi kita akan bagi pengenalan untuk projek yang kita jalankan, di mana projek yang kita jalankan ni bagi menukar penanaman secara konvensional kepada pengeluaran yang memerlukan teknologi tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan yang semakin kompetitif. Okey, dan kita juga akan memesatkan pengeluaran hasil pertanian secara komersial. Antara sistem yang kita bagi tahu ialah fertigasi. Fertigasi ini ialah pengeluaran tanpa tanah. Di mana kita akan gabungkan pembajaan dan pengairan dalam satu sistem di bawah struktur pelindung tanaman. Ini akan menjamin pengeluaran hasil yang tinggi serta berkualiti, dan ianya merupakan alternatif kepada sistem penanaman konvensional. Jadi tujuan kita buat perniagaan ni, rancang perniagaan adalah untuk memohon pembiayaan daripada pihak Bank Pertanian sendirilah, yang kita akan majukan. Pinjaman yang diperlukan ialah RM275,000. Dan tujuan lain yang kita rancang untuk perniagaan ni adalah untuk memberi gambaran projek yang kita akan jalankan. Di mana apa itu fertigasi dan analisis yang kita jalankan. Ini sebagai sokongan lah untuk projek yang kita jalankan.
Di sini saya lampirkan sedikit berkenaan maklumat latar belakang perniagaan atau syarikat yang kami akan jalankan. Nama Saudagar Sdn Bhd, umur pendaftaran, alamat di Wisma Kuala Lumpur, nombor telefon semua, detail semua kita lampirkan dalam kita punya ni lah laporan. Okey, jadi untuk objektif yang kita projek yang kita lakukan ni adalah untuk menghasilkan pengeluaran yang tinggi dan berkualiti, dan kita akan menggunakan teknologi yang tinggi lah. Visi kita akan menggunakan pendekatan teknologi terkini dalam sektor pertanian dan ingin membimbing petani lain agar berdaya saing lah. Dan misi untuk projek kita ni memberi pulangan yang besar kepada pemegang share syarikat sendiri dan menghasilkan produk yang berkualiti dan sistematik, dan serta membangunkan negara sendirilah, tidak bergantung kepada negara luar. Jadi kita perlukan rancangan pengeluaran semua operasi. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, saya akan jelaskan sistem fertigasi. Jadi sistem fertigasi ni ianya berasal daripada cantuman perkataan fertilization dan irrigation, di mana ianya proses pembajaan dan pengairan terhadap tanaman berjalan serentak. Sistem pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah. Antara sayur dan buah yang kita hasilkan antaranya tomato, cili merah, timun, zukini, terung, strawberry, banyak lagi lah. Tapi pada peringkat awal kita akan lancarkan untuk sayur dan buah ni lah. Jadi tujuan asal kaedah ni bagi mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit akar. Jadi kita jelaskan jenis-jenis perancangan yang kita akan lancarkan. Kita akan pilih atas kesesuaian. Yang pertama, perancangan jangka panjang. Panjang ni dilakukan oleh pengurusan atasan lah, yang merupakan perancangan menyeluruh bagi mencapai matlamat organisasi, di mana proses pembuatan keputusan berkaitan kepada matlamat sendiri tempoh akan melebihi 3 tahun dan risikonya tinggi, melibatkan perancangan keseluruhan dan memerlukan kemahiran yang tinggilah untuk setiap bahagian-bahagian tertentu. Dan yang keduanya, perancangan jangka pendek atau operasian. Jadi perancangan terperinci yang dilakukan oleh pengurusan bawahan, fokus kepada orang bawahan. Perancangan ini memberi penekanan terhadap tugas-tugas rutin yang berkaitan dengan aktiviti pengeluaran. Jangka masa pendek paling itu kurang daripada setahun dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi seterusnya kita pergi kepentingan perancangan itu sendiri. Yang pertama, dianya akan menyediakan hala tuju organisasi atau sesebuah syarikat. Ianya sebab pemimpin akan menghalakan sasaran, maksudnya matlamat dia, dan pemimpin akan mempengaruhi keberkesanan organisasi, dan ia akan mempengaruhi pengikut dan membantu pengurus menentukan matlamat kumpulan kerja. Selain itu juga, pengurus dapat mengagih dan menggunakan sumber-sumber dengan lebih efektif dan efisien. Dan pengurus akan dapat mengenal pasti operasi yang paling efektif. Okey, seterusnya kepentingan lain ialah perancangan tu dia akan mengukur tanda aras untuk mencapai objektif yang kita ingin capai lah. Sebab dia mengikut piawaian. Kebiasaan syarikat-syarikat semua dia ada dia punya tanda aras yang ingin dicapai. Yang keduanya, bertindak kepada persekitaran yang dinamik, di mana sebuah organisasi sentiasa menghadapi suasana persekitaran tugas yang berlainan lah. Melalui perancangan ni kita dapat mengatasi masalah ataupun ketidakimbangan ataupun berubah setiap masa tu, kita dapat kurangkanlah risiko untuk mengalami kerugian. Yang keduanya, penyesuaian tindakan dan penambahbaikan boleh dilakukan dengan segera. Okey, seterusnya
Kepentingan juga kita buat perancangan ni bertindak kepada persekitaran yang dinamik. Maksudnya sesebuah organisasi itu sentiasa menghadapi suasana persekitaran tugas dan persekitaran umum yang sentiasa berubah. Melalui perancangan ini dapat mengenal pasti peluang dan masalah dan atau ancaman. Dan penyelesaian tindakan dan penambahkan boleh dilakukan dengan segera. Dan seterusnya kita pergi pada pengorganisasian. Organisasi ini kita susun. Kita agih sumber-sumber organisasi untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan. Yang keduanya, menentukan tugas yang perlu dilaksanakan, siapa pelaksana, bagaimana tugas tersebut dilaksana dan diorganisasi. Yang ketiganya, proses menyusun, agih, autoriti. Maksudnya siapa yang arah, sumber manusia, bukan sumber manusia, bagi mencapai matlamat pengurusan. Seterusnya kita akan melibatkan kepada pembahagian kuasaan. Dan pentingnya organisasi ini bagi menghasilkan yang pertamanya satu susunan tenaga kerja yang sistematik. Di mana ianya akan mengetahui tugas yang perlu dilakukan dan melakukan tugas tersebut dengan sedaya upaya bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi sendiri. Yang keduanya, memastikan penggalangan sumber di antara jabatan dan dilakukan dengan saksama. Yang ketiga, mengawal tingkah laku pekerja. Maksudnya kita dah ada sistem kita sendirilah. Yang keempat, seterusnya mengagihkan tugas-tugas kepada setiap individu. Okey. Prinsip organisasi, kita akan buat satu khususan kerja di mana kita akan bahagikan bahagian-bahagian. Maksudnya mereka akan lebih mahir. Sebab kebolehan mereka melaksanakan kerja tu, kita fokus satu tempat. Maksudnya memudahkan pihak pengurusan itu sendiri menyusun dan menyeragamkan tugas-tugas dalam organisasi. Dan kita juga ada kesatuan kerja, kesatuan arahan, mana pekerja hanya akan mempunyai satu ketua. Jadi untuk kesimpulan, untuk projek yang kita akan lakukan ni, projek Tanaman Cili ni secara kaedah federasi ni mampu memberi keuntungan yang lumayan kepada pengusahanya dalam jangka masa panjang. Permintaan yang tinggi dari pengguna, ini akan membantu lagi lah. Dan faktor kekurangan bekalan cili menunjukkan benda projek yang kita akan jalankan ni relevan. Dan sebenarnya pengurusan yang mahir kita perlukan bagi projek ni, dan kita yakin keuntungan yang lumayan untuk jangka masa panjang. Jadi sekian dulu pembatangan daripada pihak kami, daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.